لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton. Dalam video ini, saya Syahir Rasul Ihsan bin Ahmad Rizal dan kumpulan saya akan menceritakan tentang perspektif berkaitan ekonomi Islam di Malaysia yang merujuk kepada Lembaga Tabung Haji. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah Lembaga Tabung Haji di Malaysia. Lembaga Tabung Haji asalnya merupakan idea Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz, iaitu seorang ahli akademik dari Universiti Malaya yang arif dalam bidang ekonomi luar bandar. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beliau pada tahun 1950-an, beliau mendapati umat Islam pada ketika itu menyimpan wang di bawah bantal, bawah tilam, dalam bekas dan sebagainya. Cara simpanan duit yang tradisional sebegini bukan sahaja dapat menjejaskan ekonomi luar bandar, malah mempengaruhi pembangunan negara. Oleh itu, pada tahun 1962, Lembaga Tabung Haji ditubuhkan bagi membantu umat Islam menunaikan haji ke Mekah tanpa mengalami masalah kewangan sebaik sahaja mereka pulang ke tanah air. Mengenai sistem operasi kerja Lembaga Tabung Haji pula, simpanan di tabung haji adalah berdasarkan konsep wakalah yang bermaksud seseorang itu melantik satu pihak yang lain sebagai wakilnya untuk mengendalikan urusannya. Konsep ini adalah patuh syariah serta dijamin sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang peranan lembaga tabung haji yang pertama, iaitu membantu mendapatkan haji mabrur. Haji mabrur ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mencapai tujuan ini, seseorang itu perlulah mendapatkan pemahaman yang jelas dalam ibadah haji, termasuklah pemahaman dari segi rukun haji, syarat wajib haji, perkara yang dilarang semasa ihram dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, pihak Lembaga Tabung Haji telah mengendalikan beberapa siri kursus dan bimbingan haji demi membantu umat Islam di Malaysia. Ada 4 jenis kursus yang disediakan, iaitu kursus asas haji, kursus intensif haji, kursus khas haji dan kursus perdana haji. Peranan Lembaga Tabung Haji di Malaysia. Yang kedua, memperkaya modal pendeposit sedia ada supaya terus meningkat. Tabung Haji telah berusaha sedaya upaya untuk mengembleng dan memperkaya modal pendeposit sedia ada supaya terus meningkat pada setiap tahun. Hal ini bermaksud tabung haji mempelopori usaha untuk menggalakkan umat Islam menyimpan wang secara selamat. Hal ini selaras dengan hasrat pencetus idea penubuhan tabung haji iaitu Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Aziz, iaitu menerusi perancangan yang tersusun telah membolehkan para penabung mengambil bahagian yang lebih berkesan dalam bidang pelaburan melalui penanaman modal dengan cara yang halal seperti yang digagaskan oleh Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Aziz bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji pada tahun 1959. Sebenarnya, dalam sistem kewangan Islam, sedia ada terutama yang dipelopori oleh tabung haji adalah yang terbaik berbanding sistem perbankan konvensional lain. Jika pendekatan yang diguna pakai memberikan pulangan yang tinggi kepada pendeposit, sudah tentulah mampu menarik umat Islam untuk menyimpan wang mereka di tabung haji secara konsisten, sama ada secara manual atau potongan gaji. Ini terbukti melalui peningkatan bilangan pendeposit yang berjumlah 4,023,790 orang sehingga bulan Disember 2000 dengan jumlah simpanan terkumpul menjangkau RM9,534 juta. Peningkatan jumlah pendeposit dan simpanan ini disebabkan usaha yang proaktif tabung haji melalui kempen dan penawaran beberapa produk baharu kepada khalayak selari dengan kehendak dan tuntutan semasa. Masyarakat Islam berasa cukup yakin terhadap beberapa kaedah menyimpan yang diperkenalkan tabung haji seperti Al-Muqarrabah, Al-Mudarabah, Al-Musyarakah, Al-Ijarah, Al-Bai' Bitaman Ajil, Al-Istisna dan Al-Qad Al-Hasan.
peningkatan modal deposit ini membolehkan tabung haji mengeluarkan zakat sebagaimana yang dilakukan untuk peranan kedua di atas. Satu lagi kesan yang akan diterima pendeposit tabung haji ialah pemberian bonus haji. Bonus haji adalah bonus khas yang diberi kepada para pendeposit tabung haji yang belum pernah menunaikan haji dan terhad kepada bayaran haji semasa. Pemberian bonus dapat membantu pendeposit mencapai sasaran untuk menunaikan haji pada tempoh masa yang lebih singkat kerana simpanan mereka bertambah menerusi bonus yang diberikan oleh tabung haji. Peranan yang ketiga ialah pulangan yang kompetitif, halal dan thayyiban. 3 ciri yang baik untuk diaplikasikan dalam mana-mana urus niaga perbankan atau konvensional ialah kompetitif, halal dan thayyiban. Istilah halal digunakan di dalam Al-Quran dalam pelbagai keadaan ayat seperti menyentuh sudut muamalat, hal kekeluargaan, perkahwinan, makanan dan rezeki dan sebagainya. Kekayaan yang dijana menerusi hasil usaha yang halal merupakan satu unsur kehidupan yang sempurna lagi diberkati. Maksud kehidupan sempurna lagi barakah di sini adalah kemampuan untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya serta berupaya untuk menunaikan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan negara. Oleh itu, tabung haji telah melaksanakan beberapa pendekatan dan konsep baharu yang diperkenalkan bagi memenuhi azam untuk memberikan pulangan yang kompetitif, halal dan thayyiban kepada pendepositnya. Ini termasuklah konsep simpanan khas di mana pendeposit menyimpan wang dan tabung haji bersetuju untuk menjaga wang sebagai custodian, iaitu konsep simpanan secara wadiah yad damanah. Tabung haji boleh menggunakan atau meminjam wang pendeposit untuk tujuan perniagaan, pelaburan dan sebagainya dengan keizinan mereka. Malah, kerajaan akan menjamin semua simpanan dalam tabung haji dan tabung haji juga memperoleh semua keuntungan. Di samping itu, pulangan yang berlainan kepada para pendeposit dan agihan keuntungan adalah menurut budi bicara tabung haji sendiri. Situasi ini adil bagi tabung haji dan pendeposit kerana tiada pihak yang untung secara berlebihan dan tiada pihak yang akan rugi. Islam menegaskan apabila sesuatu perkara itu berkat, banyak pihak memperoleh kebaikan dan menikmatinya dalam tempoh yang lama. Maka, carilah rezeki halal dengan ikhtiar dan usaha. Serta setiap umat dan pemerintah negara Islam perlulah mencapai salah satu dasar kehidupan yang wajib dijadikan, iaitu membentuk satu kekuatan ekonomi di peringkat individu, masyarakat dan negara. Peranan yang keempat, menyediakan perkhidmatan yang cemerlang kepada para haji. Lembaga tabung haji juga memainkan peranan yang amat penting dalam menyediakan perkhidmatan yang cemerlang dan memuaskan kepada para jemaah haji Malaysia. Dalam mengimarahkan syiar Islam melalui pengurusan rukun Islam kelima, lembaga tabung haji bertanggungjawab terhadap kepuasan para jemaah haji tanpa sebarang masalah dari segi penempatan, penerbangan dan pengurusan haji. Oleh yang demikian, segala pengurusan dan perkhidmatan yang diberikan oleh lembaga tabung haji sentiasa mendapat pujian yang baik daripada para jemaah haji. Malah pencapaiannya yang konsisten telah diiktiraf oleh seluruh dunia dan telah menjadi contoh oleh kebanyakan negara Islam di dunia. Lembaga tabung haji juga turut menerima beberapa anugerah sama ada dalam atau luar negara. Disebabkan itu, oleh orang ramai terus membuat penyimpanan di tabung haji kerana kepercayaan mereka terhadap tabung haji semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizah Syahira akan membincangkan tentang impak kepercayaan dan kesetiaan pendeposit lembaga tabung haji terhadap risiko kejayaan. Kajian mengenai kepercayaan terhadap institusi kewangan mula mendapat perhatian terutamanya selepas berlaku beberapa krisis kewangan dunia. Kepercayaan adalah elemen utama yang mendasari hubungan antara semua pihak dalam urusan perniagaan termasuk institusi kewangan. Isu-isu yang melanda institusi kewangan terutamanya yang melibatkan isu yang besar seperti krisis kewangan dunia telah menyebabkan keyakinan pendeposit mula goyah.
Apabila hubungan yang baik telah terjalin, maka pelanggan akan lebih mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Dan kepercayaan mengandungi 4 item yang telah diubah sesuai daripada literature. Kepercayaan mengikut komitmen trust pula mengatakan 2 faktor asas iaitu komitmen dan kepercayaan mesti wujud untuk memastikan hubungan yang terjalin mencapai kejayaan. Seterusnya ialah sistem perbankan Islam versus sistem perbankan konvensional. Sistem operasi kerja lembaga tabung haji yang mengikut syariah Islam menjadi sebab utama mengapa bank ini digunakan oleh umat Islam kat Malaysia ni untuk simpan haji mereka. Faktor utama yang membezakan antara bank Islam dan bank konvensional yang lain ialah segala bentuk urus niaga diuruskan tanpa melibatkan sebarang unsur-unsur faedah, iaitu bunga hutang. Ini disebabkan oleh Islam menghalang umatnya daripada mengambil, memberi dan memakan riba. Sistem lembaga tabung haji adalah sistem yang terbaik bagi umat Islam untuk menyimpan duit tabungan mereka bagi menunaikan ibadah haji kerana ianya adalah 100% bebas dari unsur riba. Prinsip-prinsip kewangan Islam bukanlah perkara yang baru di Malaysia. Konsep meminjam dan menjual barangan dan perkhidmatan telah diamalkan berkurang lamanya oleh ramai orang Melayu. Jadi, terdapat pelbagai peraturan dan peraturan yang mengawal pengendalian transaksi tersebut. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, permintaan untuk mewujudkan satu institusi kewangan yang halal telah meningkat. Pada tahun 1963, Lembaga Tabung Haji telah ditubuhkan bertujuan untuk membantu umat Islam di Malaysia menyimpan duit untuk menunaikan ibadah haji. Oleh itu, umat Islam perlulah mengetahui sebab-sebab mereka memilih tabung haji sebagai bank pilihan mereka, kerana wang yang dikumpul nanti akan digunakan sebagai pembelanjaan tanggungan ibadah haji mereka di Mekah. Okey, antara perbezaan sistem perbankan Islam dan konvensional yang pertama ialah segala urusan perbankan Islam akan dipantau oleh ahli atau majlis jawatan kuasa penasihat syariah dan audit syariah. Okey, mereka ni ialah individu yang bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan hukum syariah di sesebuah bank. Manakala perbankan konvensional tidak mempunyai pemantauan dari segi syariah. Yang kedua, setiap urus niaga perbankan Islam yang dijalankan akan mengikut kehendak Islam semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala serta mengambil kira maslahah manusia. Bagi perbankan konvensional pula, sistemnya tidak dipandu oleh panduan ilahi yang akhirnya boleh membawa kepada kecelakaan di dalam kehidupan mereka. Ini terbukti dengan keingkaran mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam urus niaganya, iaitu semata-mata untuk mengejar keuntungan duniawi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesalahannya mendapat kemurkaan dari Allah? Sedang tempat kembalinya ialah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah Al-Imran ayat 162. Yang ketiga pula, sistem perbankan Islam ini pun terlibat dalam pembayaran zakat dan gerakan dakwah. Manakala sistem perbankan konvensional tidak memperuntukkan untuk mengeluarkan zakat dan tak ambil berat terhadap aktiviti dakwah Islamiah. Perbankan Islam kini diiktiraf secara meluas dan telah bertukar menjadi industri yang sangat maju. Walau apapun, terdapat kefahaman bahawa sistem perbankan Islam adalah sama seperti perbankan biasa selain daripada nama perjanjian adalah dalam bahasa Arab. Hakikatnya, tanggapan ini adalah salah sama sekali. Kepentingan perbankan Islam ini bukanlah hanya daripada nama sahaja, namun mereka mengikut segala hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jelaslah bahawa perbankan Islam adalah lebih bermanfaat dan munasabah untuk semua urus niaga. Sistem muasasah.
Mulai tahun 1984, Kerajaan Arab Saudi menimbulkan cabaran kepada lembaga tabung haji dengan melaksanakan sistem muasasah yang menggabungkan Syekh Haji di bawah sebuah badan atau lembaga yang diletakkan di bawah Kementerian Haji dan Wakaf Arab Saudi terhadap semua jemaah haji Asia Tenggara bagi menawarkan perkhidmatan yang lebih baik. Namun yang demikian, terdapat beberapa masalah sistem muasasah. Jadi maklumat sistem muasasah yang sepatutnya memberikan kesempurnaan dan keselesaan kepada jemaah haji yang lebih baik berbanding sistem Syekh telah menimbulkan pelbagai masalah kerana pelaksanaan yang tidak teratur. Antaranya, jemaah haji merasakan layanan Syekh Haji tidak amanah dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka juga membuat aduan mengenai layanan buruk bagi kemudahan tempat tinggal dan kebajikan mereka tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menangani masalah sistem muasasah. Yang pertama, Kerajaan Arab Saudi mewujudkan sebuah jawatan kuasa penerima aduan yang akan bertugas sepanjang musim haji bagi menyelesaikan masalah jemaah haji setelah berjanji untuk mengambil beberapa langkah agar layanan yang baik diberikan kepada jemaah haji Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia telah menerima sebuah memorandum masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaah haji Malaysia dan syur-syur untuk mengatasinya. Lalu berlaku perundingan antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Arab bagi menambah baik kelemahan hal ehwal pengurusan haji dan bersetuju agar muasasah menyewa rumah penginapan jemaah haji bersama lembaga tabung haji. Seterusnya, persetujuan lembaga tabung haji diperlukan pihak muasasah untuk menyewa rumah penginapan jemaah haji melalui sistem muasasah Adila yang ditubuhkan di Madinah mulai tahun 1985. Selain itu, sepucuk surat perjanjian khas yang menyeraikan tanggungjawab muasasah antara lembaga tabung haji dengan muasasah Asia Tenggara diadakan dengan arahan daripada Timbalan Menteri Haji dan Wakaf Arab Saudi. Secara keseluruhannya, konsep lembaga tabung haji termasuklah hukum, rukun serta operasinya telah membuktikan bahawa pentingnya peranan lembaga tabung haji sendiri dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Malaysia, terutamanya umat Islam. Lembaga tabung haji sebagai institusi kewangan Islam yang utama di Malaysia memainkan peranan yang penting untuk menguruskan perjalanan jemaah haji di Malaysia dari Malaysia pergi ke Makkah pada setiap tahun. Pada zaman sebelum wujudnya tabung haji, tiada institusi kewangan Islam yang menjadi tempat bagi umat Islam Malaysia untuk mengumpul wang bagi menanggung kos perbelanjaan menunaikan haji di Mekah. Walaupun pada waktu itu telah pun wujud beberapa bank di negara ini, umat Islam enggan menabung dengan bank-bank konvensional untuk tujuan mengerjakan ibadat haji. Hal ini kerana mereka mahu memastikan bahawa hasil tabungan mereka bebas dari sebarang unsur dan amalan riba agar haji diperolehi nanti adalah haji mabrur. Oleh itu, penubuhan lembaga tabung haji amat membantu umat Islam Malaysia yang ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Akhir sekali, diharap pihak lembaga tabung haji dapat menambah balik lagi operasi kerja mereka dan dapat memberikan pakej haji yang lebih relevan kepada umat Islam Malaysia. Sekian, terima kasih.